Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Norsila, #Cikgu Pulau. Apa khabar anak-anak murid cikgu di luar sana? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan bab 13 yaitu meteoroid, asteroid, dan komet. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 13.1 jasad lain dalam sistem Surya yaitu meteoroid, asteroid, dan komet. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah 13.1.1 berkomunikasi tentang jasad lain dalam sistem Surya yaitu meteoroid, asteroid, dan komet. 13.1.2 membincangkan pergerakan meteoroid, asteroid, dan komet dan kesannya terhadap bumi berdasarkan data, dan 13.1.3 menjana idea bagaimana mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlakunya perlanggaran asteroid dengan bumi. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah pelajar dapat berkomunikasi tentang jasad lain dalam sistem Surya, yaitu meteoroid, asteroid, dan juga komet. Dan yang kedua, dapat membincangkan pergerakan meteoroid, asteroid, dan komet serta kesannya terhadap bumi. Sekarang, mari kita pelajari tentang komet. Pernahkah anak-anak mendengar berkenaan dengan komet? Ciri-ciri komet adalah terdiri daripada dua bahagian utama, yaitu kepala dan ekor. Panjang ekor komet boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Saiz kepalanya boleh mencapai 250.000 kilometer. Terbina daripada gas dan air yang membeku menjadi ais dan sedikit debu dan batuan. Beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk elips dan bergerak dengan purata julat kelajuan 10 km per saat hingga 70 km per saat. Sekarang mari kita pelajari tentang asteroid. Ciri-ciri asteroid adalah saiz bermula dari 1 meter sehingga 1.000 kilometer. Terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel, dan suhu permukaan yang sejuk yaitu sekitar -73 darjah Celcius. Seterusnya, asteroid membentuk jalur asteroid di antara orbit planet Marikh dengan Mushtari, seperti gambar raja yang telah cikgu tunjukkan ini. Ciri-ciri asteroid yang seterusnya adalah kelajuan purata asteroid mengelilingi matahari adalah pada 25 km per saat. Asteroid yang besar terdiri daripada Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta yang mempunyai diameter daripada beberapa kilometer sehingga 1.000 kilometer. Dan asteroid juga disebut sebagai planet kecil. Sekarang mari kita pelajari berkenaan dengan meteoroid. Ciri-ciri meteoroid yang pertama adalah mempunyai saiz yang berbeza-beza, yaitu antara 10 mikrometer hingga 1 meter, terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel, dan berasal daripada serpihan asteroid dan komet. Ciri seterusnya adalah suhu meteoroid di angkasa lepas adalah dalam lingkungan 0 darjah Celcius. Dan ciri meteoroid yang terakhir adalah kelajuan pergerakan meteoroid adalah berbeza-beza. Meteoroid yang paling laju pergerakannya adalah pada kelajuan 42 km per saat.
Sekarang mari kita lihat perbezaan saiz di antara asteroid, meteoroid, dan juga komet. Yang dapat kita lihat di sini adalah asteroid mempunyai saiz 1 meter hingga 1000 kilometer. Meteoroid mempunyai saiz yang kecil yaitu 10 mikrometer hingga 1 meter. Dan komet mempunyai saiz panjang ekor 150 juta kilometer dan saiz kepala 250.000 kilometer. Sekarang mari kita pelajari berkenaan dengan pergerakan meteoroid, asteroid, dan komet. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Meteoroid pula bergerak secara bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan, dan objek lain di sekelilingnya. Hal ini demikian kerana saiz dan jisim meteoroid yang lebih kecil menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Bagaimana pergerakan meteoroid, asteroid, dan komet ini memberi kesan kepada bumi? Mari kita pelajari. Pergerakan meteoroid. Yang pertama, meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung di ruang angkasa dan bergerak di ruang angkasa. Kedua, apabila meteoroid memasuki atmosfera bumi, meteoroid disebut sebagai meteor. Geseran molekul antara udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasil coretan cahaya. Ketiga, pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada suatu masa. Terakhir, kebiasaannya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Akan tetapi, ada juga meteor yang dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Kawah akan terbentuk akibat hentaman meteoroid. Baiklah anak-anak murid semua, gambar yang cikgu tunjukkan yang pertama ini merupakan contoh kawah akibat hentaman meteoroid. Dan gambar yang kedua pula menunjukkan antara meteoroid yang terbesar yang dijumpai di negara Argentina pada tahun 1980 dengan berat sebanyak 37.000 kilogram. Sekarang mari kita pelajari berkenaan dengan pergerakan asteroid. Yang pertama, asteroid bergerak dengan kelajuan purata 25 km per saat. Kebanyakan asteroid berada di dalam lingkaran asteroid. Akan tetapi, terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Apollo, Amor, dan Aten. Kedua, orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ini boleh berhampiran atau bersilang dengan orbit bumi. Ketiga, perlanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan atau lintasan berhampiran orbit bumi dan orbit asteroid. Perlanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Tahukah anak-anak murid semua bahawa asteroid dikatakan menjadi salah satu faktor kepupusan dinosaur? Sekarang mari kita pelajari berkenaan dengan pergerakan komet. Yang pertama, komet bergerak pada julat kelajuan antara 10 hingga 70 km per saat. Kebanyakan komet berasal daripada lingkaran Kuiper dan awan Oort. Awan Oort seperti yang cikgu tunjukkan pada gambar ini. Baiklah, sedikit info berkenaan dengan awan Oort. Pasti ada anak-anak yang belum tahu mengenai awan Oort, bukan? Awan Oort adalah kumpulan awan yang berbentuk bola
yang sangat besar dan berada di kawasan paling luar sistem Surya. Awan Oort ini diberi nama sempena seseorang astronomer Belanda. Dan Oort yang menjumpai kewujudan awan ini pada tahun 1950-an. Komet di awan Oort ini mengambil masa lebih daripada 200 tahun untuk mengelilingi matahari. Baiklah, ini sahaja info yang cikgu dapat beritahu. Selebihnya anak-anak boleh baca sendiri, okey? Kita sambung tentang pergerakan komet yang kedua. Apabila komet menghampiri matahari, komet semakin laju, mencair, dan kelihatan seperti berekor panjang, seperti gambar raja yang cikgu tunjukkan ini. Ketiga, ekor komet sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari disebabkan oleh tiupan angin, seperti gambar raja yang cikgu berikan ini. Keempat, tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbitnya. Kelima, komet yang terkeluar dari orbit berisiko untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. Yang terakhir sekali adalah melindungi bumi daripada hentaman asteroid. Para saintis sentiasa membuat pemantauan terhadap asteroid di angkasa untuk memastikan orbit asteroid berada pada jarak yang selamat dari orbit bumi. Amaran akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang berisiko untuk berlanggar dengan bumi. Asteroid yang menghampiri bumi mungkin dapat dimusnahkan atau diubah arah pergerakannya. Baiklah anak-anak murid semua, sampai sini sahaja sesi pengajaran cikgu pada kali ini. Cikgu berharap anak-anak murid semua dapat memahami apa yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Cikgu undur diri, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Nursila #CikguPulau. Assalamualaikum dan bye. Mari belajar sains bersama Cikgu